wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini dalam kuliah kedua kita dalam minggu ni, kita akan teruskan dengan beberapa lagi topik yang penting. Jadi topik yang kita akan pergi hari ini ialah kecelaruan personaliti. Topik pertama dia kecelaruan personaliti. Okey. So dalam bahasa Inggeris dipanggil personality disorder. Kecelaruan personaliti secara umumnya adalah satu pengalaman dalaman ataupun inner experience dan tingkah laku yang berterusan behavior yang menyimpang dari kebiasaan kebudayaan individu tersebut, pervasif dan tidak fleksibel. So dia satu inner experience yang berterusan yang menyimpang dari kebiasaan. Ia bermula pada masa remaja atau awal dewasa, menjadi semakin stabil dari masa ke semasa dan menyebabkan stres atau ketidakfungsian. Atau ada juga kadang-kadang setengah individu yang ada personality disorder, dia bukan menyebabkan ketidakfungsian dalam diri dia, tetapi dia menyebabkan kesukaran kepada orang lain, orang di sekitar dia, dan dia tak sedar benda tu. Biasanya orang yang ada personality disorder ni memang insight dia rendah. Maksudnya dia tak sedar dan dia tak anggap benda tu satu masalah. Jadi memang jarang atau tak ramai orang yang ada personality disorder yang datang dapatkan bantuan. Okay, so secara umumnya kita akan pergi kepada semua ni hari ni. Paranoid, schizoid, schizotypal, antisocial, borderline, histrionic, narcissistic, avoidant, dependent, obsessive compulsive personality disorder. Jadi semua ni boleh dirumuskan dalam slide ni. Jadi secara umum ni paranoid ni susah nak percaya orang. Ini secara umum ni susah nak percaya orang. Schizoid, dia detachment, dia tak susah dia terpisah daripada hubungan sosial dan sukar nak, dan dia terhad dia punya ekspresi emosi. Kalau schizotypal, ketidakselesaan dengan hubungan yang rapat antara manusia, dan dia juga ada distortion ataupun keherotan dalam cara fikir dia dan juga kepelikan dalam tingkah laku dia. Antisocial personality disorder, okay. Biasa bila sebut antisocial personality disorder mesti orang ingat susah nak bersosial, tapi sebenarnya silap. Itu satu fahaman yang silap terhadap antisocial. Sebenarnya antisocial personality disorder maksudnya dia susah nak ikut peraturan, sentiasa melanggar peraturan. Sama ada peraturan sekolah, peraturan universiti, peraturan negara, sentiasa melanggar peraturan. Borderline personality disorder, dia hubungan interpersonal yang tak stabil, dia self-image yang rendah, dia tak suka diri dia, dan juga impulsif. Histrionic, orang yang gila perhatian, attention seeker. Narcissistic, orang yang gilakan orang hormat dia, orang pandang tinggi pada dia, orang yang gilakan pujian, dia grandiose. Dan lack of empathy, kurang empathy. Avoidant, orang yang dia tidak mahu bersosial, dia rasa diri dia tak cukup bagus, dia sangat sensitif dengan negative evaluation. Maksudnya dia sangat sensitif kalau dalam situasi yang meletakkan dia dalam situasi yang dia boleh nilai secara negatif. Contohnya dia cakap kat depan ke, dia kena buat sesuatu di hadapan
public ke, tu dia sangat takut. Dependent personality disorder, orang yang terlalu clingy, yang terlalu dependent. Obsessive compulsive personality disorder, orang yang terlalu perfectionist, terlalu obses dengan perfectionism dan kawalan ataupun control. Okay, itu secara umum. Okay. Personality disorder ni kita bahagikan dia ikut kluster. So bukannya COVID-19 je ada kluster-kluster. Personality disorder pun ada kluster. Jadi kluster A, dia punya tema dia ganjil atau eccentric. Eccentric. Ganjil atau eccentric. Kalau tak faham eccentric boleh Google. Bahasa Inggeris dia eccentric. E-C-C-E-N-T-R-I-C. Kalau bahasa Melayu dia eccentric. Jadi di bawah kluster A ialah paranoid, schizoid dengan schizotypal. Ni ganjil ni, eccentric ni dia punya theme dia, dia punya tema dia. Okay. Kluster B, dramatik, beremosi dan tingkah laku tidak menentu. Yang termasuk di bawah kluster B ialah antisocial, borderline dan histrionic. Yang masuk di bawah kluster C, tema dia kita kategorikan sebagai resah dan takut. Yang masuk di bawah kluster C ialah avoidant, dependent dan obsessive compulsive. Harus diingat bahawa sistem kluster ini walaupun berguna dalam beberapa kajian dan pendidikan memiliki limitasi dan belum disahkan secara konsisten. Jadi mungkin dalam DSM-6 ke DSM-7 ke nanti, mungkin dia akan berubah sistem kluster sebab dia masih dalam peringkat kajian. Okey, kita mulakan dengan kluster A iaitu pelik. Okay, kluster A. Okay. Personality disorder yang pertama ialah paranoid personality disorder. Macam saya katakan tadi, paranoid personality disorder secara asasnya orang yang ada sangat kesukaran untuk percaya kepada orang, sentiasa suspicious atau syak sangka kepada orang dari sudut motif dia, dari sudut niat dia, kenapa dia ni macam ni. Bermula pada peringkat awal dewasa dan benda ni berlaku in a variety of context, maksudnya dalam banyak keadaan dan dia mesti sekurang-kurangnya 4 daripada berikut. Okey. Kenapa saya tak tukar dalam bahasa Melayu? Sebenarnya bila kita dalam diagnostic kriteria ni, dia bila tukar bahasa Melayu saya takut makna dia lari. Jadi saya ambil bahasa Inggeris tapi saya explain dalam bahasa Melayu bagi anda mudah faham. Okey. Jadi dia mesti sekurang-kurangnya 4 daripada berikut. Pertama, sentiasa suspek tanpa bukti yang asas bahawa orang lain cuba untuk mengambil kesempatan, cuba untuk mengganggu atau menipu dia. Tak ada sebab pun, tapi dia rasa macam orang lain nak cuba kenakan dia, nak tipu dia. Kalau ada sebab yang jelas tak apalah, tapi ini tidak ada reason, tidak ada asas hujah. Yang kedua, sangat obses dengan dan dia sangat sukar untuk percaya dengan kesetiaan atau kebolehpercayaan kawan ataupun rakan ataupun rakan sekerja. So ini sangat susah nak percaya dan memberi kepercayaan atau mempercayai kesetiaan kawan. Ketiga, reluctant, dia tidak mahu untuk berjumpa dan bertanya kepada orang. Tadi kan dia banyak dia punya dia rasa orang ni nak kenakan dia rasa orang ni tak boleh percaya, tapi dia sendiri tak pergi berjumpa terus dengan orang tu. Dia sendiri tak confide. Dia bukannya nak pergi tanya orang tu terus.
bukannya nak pergi tanya untuk apa, tentang motif dia, tentang kenapa dia susah nak percaya. Dia lebih selesa untuk dia tak confront orang tu, tapi dia lebih selesa untuk hidup terus dengan dia punya kepercayaan yang orang tu memang tak boleh dipercayai. Okay, seterusnya, nombor 3 tu maksud dia is reluctant to confide in others because of unwarranted fear that the information will be used maliciously against him or her. Dia sentiasa tak bersedia untuk bagi tahu orang tentang rahsia ataupun maklumat tertentu, sebab dia rasa macam maklumat itu akan dipergunakan untuk lawan dia balik nanti. Dia sentiasa rasa macam segala maklumat akan digunakan untuk attack dia nanti. Nombor 4. Reads hidden demeaning or threatening meanings into benign remarks for events. Okay. Dia sentiasa menganggap apa yang berlaku di sekitar dia sebagai threatening ataupun nak cuba adalah satu ancaman kepada dia. Dan yang kelima, persistently bears grudges. Maksudnya dia sentiasa ada dendam terhadap orang. Dia susah nak memaafkan kesalahan. Dia sentiasa mempunyai perasaan negatif terhadap orang lain. Dan nombor 6, perceives attacks on his or her character or reputation that are not apparent to others and is quick to react angrily or to counter-attack. Maksudnya dia memandang dia sentiasa merasakan orang lain nak cuba attack dia dan untuk menjatuhkan reputasi dia, walaupun sebenarnya tidaklah begitu jelas, tapi benda tu dalam kepala dia je. Dan dia sebelum sebab dia sentiasa rasa orang nak attack dia, baik dia attack orang dulu, baik dia jatuh ke orang dulu, baik dia marah orang dulu, baik dia counter attack dulu sebelum dia yang kena. Sebab tu dia selalu attack orang. Sentiasa suspicious, sentiasa bersyak sangka tanpa justifikasi tentang pasangan dia punya rasa macam pasangan dia sentiasa curang. Dia sentiasa mempersoalkan kesetiaan pasangan dia. So, diorang ni pun biasanya ada masalah dengan pasangan mereka kerana mereka sentiasa paranoid, mereka sentiasa syak sangka dengan kesetiaan pasangan mereka. Okay, so itu adalah paranoid personality disorder. Okay, prevalence dia dalam masyarakat kat US ada 2.3 hingga 4.4%. Okay, onset boleh lihat bermula sejak zaman kanak-kanak dan remaja yang suka bersendirian, tidak pandai berkawan dengan rakan sebaya, social anxiety, akademik prestasi kat sekolah rendah, hypersensitive. Okay, masa kecil dia dah kita boleh nampak cara fikir dia pelik, bahasa dia pelik dan khayalan dia unik.
Diorang ni mungkin juga kelihatan ganjil ataupun eksentrik dan mudah diejek oleh rakan-rakan. Dalam sampel klinikal, kecelaruan ini nampaknya lebih kerap didiagnos dalam kalangan lelaki. Okay. Mereka yang ada ahli keluarga terdekat yang skizofrenia lebih berisiko untuk ada paranoid personality disorder. Okay. Personality disorder kedua yang berada dalam kluster A ialah schizoid personality disorder. Jadi schizoid ni dia satu pervasive pattern of detachment from social relationships. Maksudnya dia menjauhkan diri atau dia tidak boleh nak membina hubungan sosial dengan orang lain, dan juga dia ada limited ekspresi. Satu kadang-kadang kita tengok muka dia macam selenge, macam blur, macam satu expression je mungkin. Restricted dia punya expression of emotions. Bermula pada awal dewasa dan berlaku dalam situasi atau konteks yang pelbagai. Maknanya bukan satu konteks saja tapi pelbagai. Maksudnya dekat universiti pun dia macam tu, dekat rumah pun dia macam tu, dekat tempat kerja pun dia macam tu. Sekurang-kurangnya 4 ataupun lebih daripada ciri-ciri berikut. Neither desires nor enjoys close relationships, including being part of family. Dia tidak ingin dan tidak suka berada dalam hubungan yang rapat dengan sesiapa pun, walaupun dalam keluarga. Almost always chooses solitary activities. Apa pula? Solitary ni kita nak kejap. Solitary. Okay. Dia memang suka solitary ni, maksudnya suka berseorangan. Dia sentiasa memilih untuk buat aktiviti yang berseorangan berbanding aktiviti bersosial. Has little if any interest in having sexual experiences with another person. Dia tidak berminat untuk ada hubungan seksual dengan sesiapa pun. Takes pleasure in few if any activities. Dia sentiasa mengelak daripada join apa-apa aktiviti. Lacks close friends or confidence other than first degree relatives. Dia tidak ada kawan atau sesiapa yang rapat dengan dia selain daripada ahli keluarga dia terdekat. Appears indifferent to the praise of criticism. Appears indifferent to the praise or criticism of others. Orang puji dia ke, orang kritik dia ke, dia tak ada kesan kepada dia. Nampak macam dia begitu juga. Dia tidak memberi kesan yang besar kepada dia. Shows emotional coldness, yang maksudnya emosi dia nampak cold, maksudnya nampak tidak warm. Maknanya dia bukan seorang yang ramah. Nampak dia ni macam emotionless. Detachment of flattened activity, maksudnya dia ni macam dia tidak ada emosi, dia macam flat je emotion dia. Dia macam dia macam detach dia punya emotion tu daripada keadaan biasa. Seperti schizoid ni, dia memang lebih kepada dia tak nak hubungan sosial dengan orang, dan dia punya emosi dia tu limited. Expression emosi dia tu limited. Prevalence dia 4.9%. Onset dia juga pada zaman kanak-kanak dan remaja, yang bersendirian, kurang berhubungan dengan rakan sebaya, sama juga macam paranoid tadi. Faktor berisiko sama juga macam tadi, lebih berisiko dalam kalangan mereka yang ada ahli keluarga skizofrenia atau skizotipal. Okey, personality disorder ketiga dalam cluster A ni ialah skizotipal. Skizotipal ni a pervasive pattern of social and interpersonal deficits marked by acute discomfort with and reduced capacity for close relationships, as well as by cognitive and perceptual distortions and
varieties of behavior, beginning by early adulthood and present in a variety of contexts, as indicated by 5 or more of the following. Okay. Sebenarnya skizotipal ni orang yang sangat tak selesa dengan hubungan yang rapat dengan sesiapa pun, sama ada dan dia ada cara fikir dan persepsi yang heron dan tingkah laku yang pelik, yang eksentrik, bermula pada awal dewasa dan dia berlaku dalam banyak konteks. Okay. Dan sekurang-kurangnya mesti memenuhi 5 kriteria ini. Pertama, ideas of reference, excluding delusions of reference. So ideas of reference ni maksudnya ideas of reference ni maksudnya dia rasa macam benda-benda yang berlaku dekat dunia ni semua berkaitan dengan diri. Sentiasa direct dengan diri dia. Kadang-kadang benda tu macam benda-benda yang tak masuk akal, yang tidak ada kaitan dengan diri dia pun dia rasa benda tu berkaitan dengan diri dia. Dia sentiasa rasa semua benda yang berlaku di dunia ni, di sekeliling dia adalah kerana dia. Dan dia adalah sesuatu yang negatif, yang biasanya benda-benda yang negatif lah. Yang kedua, odd beliefs or magical thinking that influences behavior and is consistent with subcultural norms. Dia ada pemikiran yang pelik dan magical thinking. Kadang-kadang benda tu macam pemikiran yang magic, yang macam pelik-pelik lah, yang macam superstitious, yang mempengaruhi tingkah laku dia dan tidak konsisten dengan kebudayaan biasa. Dia tidak konsisten dengan norma-norma biasa. Contohnya percaya benda-benda yang yang macam omoh-omoh ni, percaya benda-benda yang telepati, percaya dia boleh ada sixth sense, dia ada fantasi-fantasi yang pelik-pelik. Contohnya kalau nak dikaitkan nombor 1, nombor 2 ni, seperti orang tu contoh dia tengok je nombor, dia rasa macam nombor-nombor tu semua berkait dengan diri dia. Nombor 3 berkait dengan diri dia macam ni, nombor 4 berkait dengan diri dia macam ni. Oh, ini nombor ni maksudnya macam ni. So dia buat interpretasi sendiri berdasarkan nombor-nombor di sekeliling dia yang berkait rapat dengan dia. Contoh, ada satu kes ni, dia menganggap nombor 33 tu, disebabkan satu hari tu dia nampak nombor 33 banyak, dia rasa tu macam petanda yang UFO nak turun dengan alien macam tu. So setiap kali dia nampak nombor 3 dia, ini petanda, ni dah semakin dekat. Dia tengok lagi nombor 3, ni petanda alien dah nak turun lah, macam tu. Dia macam tak masuk akal punya interpretasi tentang apa yang berlaku di sekeliling dia. Okay. Nombor 3, unusual perceptual experiences including bodily illusions. Maksudnya dia punya pengalaman perceptual dan juga ilusi badan dia pun pelik. Odd thinking and speech, cara fikir dan cara cakap dia pun pelik. Suspiciousness or paranoid ideation. Dia sentiasa suspicious, dia rasa dia tak percaya orang, dan dia juga paranoid. Inappropriate or constricted effect, maksudnya dia punya riak wajah dia pun macam tak banyak emosi, dan kadang-kadang emosi dia tu tak sesuai dengan keadaan tu. Behavior or appearance that is odd, eccentric or peculiar, maknanya tingkah laku dan
dia punya rupa, dia punya gaya pemakaian dia, semua macam nampak pelik. Lack of close friends or confidence other than first degree relatives. Dia tak ada tak ada kawan selain daripada ahli keluarga dia. Um, Social anxiety that does not diminish with familiarity and tends to be associated with paranoid fears rather than negative judgments about self. Okay, so dia berkaitan dengan dia ada social anxiety yang sangat tinggi, dan dia juga takut situasi-situasi yang boleh menyebabkan dia rasa paranoid dan boleh dijudge, boleh dinilai secara negatif. Prevalence dia 4.6%. Okay. Sama juga macam tadi, dia boleh bermula zaman kanak-kanak atau remaja, dan indikator dia bersendirian, hubungan lemah dengan rakan sebaya, social anxiety, prestasi tak sekolah rendah, sensitif, cara fikir pelik, bahasa dia pelik, khayalan dia pelik. Dan mereka sering diejek sebab mereka menampak ganjil dan pelik. Okay. Sama juga faktor berisiko, lebih berisiko dalam kalangan mereka yang ada skizofrenia, mereka yang ada skizo. Okay. Untuk kelas B pula, tema dia adalah dramatik. So apa personality dua kelas B? Okay, pertama adalah antisocial, iaitu corak yang progresif. Dia susah nak ikut peraturan. Dia sentiasa violate the rights of others. Dia sentiasa tidak dia mengganggu hak orang lain. Occurring since 15 years old, daripada sejak umur 15 tahun paling awal, dan dia mesti at least ada 3, sekurang-kurangnya 3 daripada kriteria yang berikut. Pertama, failure to conform to social norms with respect to lawful behaviours as indicated by repeatedly performing acts that are grounds for arrest. Okay, maknanya dia sentiasa suka untuk ikut peraturan yang ditetapkan oleh sesuatu tempat, norms, dan tidak menghormati orang lain, dan sentiasa buat benda yang boleh menyebabkan dia kena tangkap atau kena dau. So dia maknanya kadang-kadang tu kalau dia dah biasa mencuri, dia sentiasa mencuri, atau dia dah biasa bunuh orang, dia sentiasa bunuh orang, atau dia dah biasa merompak atau mencederakan orang, dia sentiasa buat begitu. Dia sentiasa tak susah nak ikut peraturan yang dan tidak mengganggu orang lain. The deceitfulness as indicated by repeated lying, use of aliases or conning others for personal profit of pleasure. Dia dah biasa dengan menipu orang, mengambil kesempatan ke atas orang untuk diri sendiri, untuk kegunaan benefit diri sendiri. Impulsivity or failure to plan ahead. Maksudnya dia sentiasa impulsif, dia buat satu benda tu tak fikir panjang, dan dia gagal merancang masa hadapan. Irritability, cepat marah, agresif, dan selalu terlibat dalam fizikal, pergaduhan fizikal. Reckless, disregard for safety or self or others. Maknanya reckless, dia sangat reckless ni kamus Melayu apa? Reckless. Dia kadang buat satu benda yang salah tu, dia tak fikir panjang, dia terus buat. Dia macam impulsif sikit, dia macam cepat je nak buat benda yang salah ni, tak fikir panjang. Consistent irresponsibility, dia tidak bertanggungjawab, dia tak boleh ikut tingkah laku yang baik dekat tempat kerja, tak boleh nak
dia bukan orang yang amanah untuk menjaga keuangan dan sebagainya. Lack of remorse as indicated by indifferent to or rationalizing having hurt, mistreated or stolen from another. Okay, lack of remorse ni maksudnya dia tak rasa sebersalah pun. Dia tak ada nak rasa malu, sebersalah, rasa benda tu dia buat tu salah. Dia sentiasa akan rationalize kenapa dia cedera ke orang, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam ni. Dia bukan dia buat lepas tu dia sebersalah, tak. Dia sentiasa ada justification tentang kenapa dia buat benda-benda dia buat kan. Umur dia mesti sekurang-kurangnya 18 tahun. Dia ada bukti yang dia ada conduct disorder bermula daripada sebelum umur 15 tahun. So antisocial personality disorder, orang yang memang dia tak peduli langsung dengan peraturan, dia sentiasa melanggar peraturan dan dia nak cedera ke orang, dia nak buat salah apa pun, salah dari sudut undang-undang apa pun, dia tak kisah pun. Prevalence 0.2 hingga 3.3%. Dia tertinggi dalam kalangan sampel lelaki yang ada alcohol abuse, substance abuse, mereka dalam penjara atau tempat-tempat forensik yang lain. Kelaziman dia lagi tinggi sekiranya orang itu berada dalam sosioekonomi yang rendah. Saya pernah mendapatkan kes antisocial personality disorder ni. Seorang remaja ni, dia bakar rumah orang. Dia bakar rumah orang kenapa? Sebab dia tak puas hati. Dia pergi bakar rumah ex dia sebab ex dia tak nak dekat dia. So dia tak puas hati dengan ex dia tu, dah tak nak dekat dia. Dia pergi bakar rumah orang tu. Dan dia tak rasa benda tu satu benda salah. Dia rasa orang tu patut kena macam tu. Konsep dia semakin menjadi kurang jelas seiring bertambahnya usia. Ini lagi dia dewasa, benda itu semakin kurang. Secara definisi, kecanduan antisocial tak boleh didiagnose sebelum umur 18 tahun. Dia mesti ada bukti yang dia ada conduct disorder sebelum umur 15 tahun. Tapi kita nak kita review balik bila umur 18 tahun untuk review diagnosis kepada antisocial personality disorder, dan lebih ramai lelaki daripada wanita. Faktor berisiko maknanya mereka yang ada first degree relative yang ada antisocial personality disorder lebih berisiko pada orang lain. Okey, personality yang kedua di bawah cluster B ialah borderline personality disorder. Borderline ni dia punya interpersonal relationship ni unstable, self image dia rendah, dia memandang dia sangat insecure, dan dia juga impulsif. Bermula pada awal dewasa dan berlaku dalam konteks yang pelbagai, sekurang-kurangnya 5 daripada yang berikut. Yang pertama, dia sentiasa elakkan diri daripada situasi yang boleh menyebabkan dia ditinggalkan. Dia sangat-sangat takut dia ditinggalkan. Sama ada benda tu real atau tak, tetapi dia sangat takut mereka ditinggalkan. Sebab tu kadang-kadang oleh kerana dia takut dia ditinggalkan, dia tinggalkan orang tu dulu. Bagi dia lebih baik dia tinggalkan orang sebelum orang tu tinggalkan dia. Yang kedua, interpersonal relationships adalah tidak stable dan intense. Dia alternating extremes of idealization and devaluation. So memang dia unstable dia punya interpersonal relationship dia. Dia ada identity disturbance.
unstable self-image. Maksudnya cara dia pandang diri dia tu macam tidak stabil dan dia tidak suka pada dirinya sendiri. Dan dia juga impulsif, sangat-sangat impulsif. Dia boleh jadi sehingga self-damaging. Contohnya dia impulsif dalam berbelanja, dalam hubungan seks, dalam penyalahgunaan dadah, dalam memandu, dalam binge eating. Dia juga sentiasa ada suicidal behaviour, mungkin ada suicidal attempt banyak, ataupun ancaman ataupun perkara-perkara yang merosakkan diri sendiri. Affective instability due to marked reactivity of mood. Mood dia memang tak stabil. Sentiasa cepat nak marah, sentiasa risau. Chronic feelings of emptiness. Dia rasa sangat-sangat kosong. Chronic dalaman dia rasa kosong. Inappropriate, intense anger or difficulty controlling anger. Dia rasa susah sangat nak kawal dia punya kemarahan. Dan yang terakhir, dia ada juga rasa paranoid. Dia rasa orang lain macam tak boleh dipercayai dan sebagainya. Dan juga dia ada severe dissociative symptom. Maksudnya dia rasa kadang tu dia ada simptom-simptom disosiatif juga ni. Ataupun dia dissociative ni maksudnya dia disconnected daripada diri dia sendiri. Prevalence dia dalam range 1.6 hingga 5.9%. Konsep dia ketidakstabilan yang kronik pada awal dewasa dengan episod yang serius dan impulsif. Risiko bunuh diri adalah paling tinggi pada usia awal dewasa, tetapi bila dia semakin dewasa, dia semakin berkurangan risiko bunuh diri. Mereka yang ada ahli keluarga first degree relative yang ada borderline, 5 kali ganda lebih berisiko. Dan kebanyakan mereka yang ada borderline ni 75% mereka adalah wanita. So personality disorder ketiga di bawah kluster B adalah histrionic. So, histrionic ni adalah sangat-sangat gila dan obses dengan perhatian. So dia akan buat apa saja untuk dapat perhatian. Benda tu kadang-kadang benda yang tak masuk akal. Jadi dia mesti sekurang-kurangnya 5 daripada berikut. Pertama, dia tak selesa dalam keadaan yang dia tak dapat perhatian. Dia akan sentiasa cuba buat benda yang dia dapat perhatian. Kedua, bila dia interact dengan orang, dia sentiasa cuba nak menggoda, sexually seductive atau provokatif. Dia maknanya dalam konteks dia punya komunikasi dia dengan orang, sama ada dia provokatif ataupun dia sangat-sangat sexually seductive. Dia sangat-sangat nak cek gaduh ataupun dia macam buat untuk ataupun cara komunikasi dia lebih kepada menggoda. Displays rapidly shifting and shallow expression of emotion. Dia punya emosi dia kadang-kadang tu mudah sangat berubah. Dia punya emosi dia tu. Consistently uses physical appearance to draw attention to self. Sentiasa menggunakan physical appearance, cara pakaian dia, rambut dia, rupa dia, sentiasa gunakan untuk menarik perhatian kepada diri dia sendiri. Has a style of speech that is excessively impressionistic and lacking in detail. Cara cakap dia tu macam hebat betul. Sentiasa buat orang rasa wow cara cakap dia. Shows self-dramatization. Dia memang orang yang drama.
Dan kadang-kadang tu dia melebih-lebihkan ekspresi emosi dia. Is suggestible, senang dipengaruhi oleh orang, considers relationships to be more intimate than they actually are. Hubungan dia dengan orang lain, walaupun biasa-biasa je, tapi dia sentiasa cakap ke orang lain yang hubungan dia dengan dia ni rapat, dia ni dengan dia ni rapat, dia ni dengan dia ni dia ada hubungan tertentu. Dia suka buat orang rasa yang dia lebih rapat dengan orang ni lebih daripada yang sebenarnya. Contohnya kadang-kadang dia selalu akan cakap macam si A ni nak jumpa dia, si A ni suka dia, si A ni nak dia. Padahal si A tu biasa je dengan dia, tapi dia suka cerita benda-benda macam tu. Prevalence 1.84%. Satu lagi dua kategori ni ialah narcissistic personality disorder. Narcissistic ni pula adalah orang yang terlalu, kalau histrionic tadi terlalu nak perhatian, ini dia terlalu nakkan orang untuk hormat dia. Dia nak orang pandang dia tinggi, dan dia tidak ada empathy. Dia pula rasa diri dia hebat, sangat-sangat grandiose. Rasa diri dia sangat hebat. Yang bermula pada awal dewasa, dia berlaku dalam konteks yang berbeza dan sekurang-kurangnya mesti ada 5 daripada yang berikut. Pertama, dia sangat grandiose tentang kepentingan diri dia. Dia selalu melebih-lebihkan pencapaian dia, bakat dia, dan dia sentiasa nak orang layan dia seperti dia tu lebih superior daripada orang lain. Dia preoccupied dengan fantasi of nakkan kuasa, kejayaan, kekayaan, kepandaian, kecantikan yang ideal. Dia sentiasa fantasize benda-benda macam tu, sukakan benda-benda yang macam tu. Believes that he or she is special and unique and can only be understood by orang-orang yang special atau high status. Dia rasa dia tu unik, special, dan hanya boleh difahami oleh orang-orang yang berada dalam satu kelas dengan dia, atau orang-orang yang berada dalam kelas yang tinggi, atau orang-orang yang special, orang-orang kenamaan. Padahal tak ada pun. Keempat, requires excessive admiration. Dia sentiasa nak orang hormat dan suka dan pandang tinggi pada dia. Has a sense of entitlement. Dia sentiasa nak orang layan dia macam raja. Is interpersonally exploitative. Dia suka mengambil kesempatan di atas orang lain dan dia tak kisah pasal benda tu. Asalkan dia asalkan berguna untuk benefit diri dia. Lacks empathy. Dia kurang empathy terhadap orang lain. Is often envious of others. Sentiasa cemburu dengan orang lain, dan orang percaya orang pun sentiasa cemburu dengan dia. Shows arrogant, haughty behaviors or attitude sama. Tingkah laku dia sombong dan kurang ajar. Prevalence di antara 0% hingga 62%. Onset biasa berlaku pada remaja dan tak semestinya menunjukkan bahawa individu tersebut akan mengalami kesan personality narcissistic. Lelaki lagi ramai daripada perempuan lagi. Narcissistic ni adalah, maksudnya untuk remaja, kadang-kadang memang fasa perkembangan mereka tu, remaja ni kadang mereka rasa macam dia suka nak orang respect dia, dia sentiasa nak orang pandang tinggi pada dia. Tapi itu adalah biasa. Untuk remaja benda tu common, tapi kalau benda tu berterusan sampai dia dewasa, itu adalah tak common. So tadi di kelas tadi, di kelas C, tema ada adalah resah dan takut. Avoidant personality disorder. Pertama, avoidant, dia social inhibition, dia
Dia mengelakkan diri daripada bersosial. Dia rasa inadequate, dia rasa diri dia tak cukup bagus, dan dia sangat hypersensitif terhadap negative evaluation, terhadap benda-benda yang menyebabkan dia dinilai secara negatif. Bermula pada awal dewasa dan berlaku dalam banyak konteks, sekurang-kurangnya 4 daripada berikut. Sentiasa mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti yang menyebabkan dia kena ada hubungan yang interpersonal dengan orang, sebab dia takut kena kritik, takut kena reject, takut kena disapprove. Is unwilling to get involved with people unless certain of being like Adib. Dia tak nak bergaul dengan orang kecuali dalam keadaan dia tahu dia akan disukai. Shows restraint with intimate relationships because of the fear of being shamed or ridiculed. Dia susah nak ada hubungan intim sebab dia takut dia dimalukan atau diejek atau direndah-rendahkan. Is preoccupied with being criticized or rejected in social situations. Sentiasa takut dan fikir yang dia akan kena dimalukan atau ditolak dalam situasi sosial. Is inhibited in new interpersonal situations because of feelings of inadequacy. Yes, takut dengan situasi-situasi yang baru yang dia tak biasa, yang mungkin menyebabkan dia rasa malu berhadapan dengan orang. Sebabkan dia punya rasa tidak cukup dengan diri dia sendiri. View self as socially inept, dia rasa dia tak pandai bergaul. Personally unappealing, dia tak pandai nak orang pun tak nak kawan dengan dia rasa macam dia tak ada apa-apa macam tu. Is usually reluctant to take personal risks or to engage in any new activities because they may prove embarrassing. Dia tak nak buat apa-apa yang berisiko sebab takut malu. Prevalence dia 2.4%. Onset dia mungkin bermula pada masa bayi atau kanak-kanak. Rasa malu, rasa terasing, rasa takut. Tapi itu masih kawan lagi untuk kanak-kanak. Rasa macam tu kan. Cuma ni kalau bila dia dewasa, benda tu semakin meningkat. Dia punya malu, tak nak jumpa orang, dia punya menghindari orang, dia tak nak bersosial. Dan bila dewasa, benda tu semakin teruk. Tu mungkin ada kena-mengena dengan avoidant personality disorder. Tapi dia tidaklah semudah mengatakan semua orang pemalu itu avoidant personality. Tidaklah begitu. Okey. Kedua adalah dependent personality disorder. Mereka yang sentiasa ada keperluan untuk dijaga yang membawa kepada submissive and clingy. Kerana dia macam sampai tahap dia sangat-sangat clingy dan takut pemisahan. Bermula pada awal dewasa, berlaku dalam banyak konteks dan sekurang-kurangnya 5 daripada berikut. Pertama, susah nak buat keputusan setiap hari tanpa nasihat dan reassurance daripada orang tersebut. Sentiasa needs others to assume responsibility for most major areas of life. Dia memerlukan orang lain masuk campur dan bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Dia macam tak boleh nak buat keputusan untuk diri sendiri. Dia rasa dia sentiasa memerlukan orang lain yang mengambil tanggungjawab tersebut. Has difficulty expressing disagreement. Dia susah nak tidak bersetuju dengan orang lain sebab dia takut orang tu reject dia, tak suka dia takut orang tu tinggalkan dia kalau dia tak bersetuju dengan orang tu. Has difficulty initiating projects or doing things on his or her own. Dia takut nak buat sesuatu benda tu
diri dia sendiri. Sebab dia tak ada self confidence. Dia mesti nak kena orang lain buatkan atau dia suruh orang buatkan. Goes to excessive lengths to obtain assurance and support from others to the point of volunteering to do things that are unpleasant. Sentiasa nak dia sanggup buat apa saja asalkan dia dapat kasih sayang orang. Sampai dia sanggup buat benda-benda yang tak masuk akal untuk dapatkan benda tersebut. Feels uncomfortable or helpless when alone because of exaggerated fears of being unable to care for himself or herself. Dia sentiasa rasa tak selesa atau helpless bila dia duduk seorang-seorang. Sebab dia rasa macam dia tak boleh jaga diri dia sendiri. Urgently seeks another relationship as a source of care and support when a close relationship ends. Bila dia habis je, bila satu hubungan dia tamat ataupun dia baru lepas break up, dia cepat-cepat nak cari relationship lain supaya dia boleh bergantung dengan orang tersebut. Unrealistically preoccupied fears of being left or take care of himself or herself. Dia sentiasa takut dengan kemungkinan untuk dia ditinggalkan. Okay. Prevalence rate 0.49%. Okay. Seterusnya adalah OCPD ataupun Obsessive Compulsive Personality Disorder. Ini jenis orang yang sangat-sangat obses dengan keteraturan, dengan perfectionism, kesempurnaan, dengan kawalan. Dia sangat tidak fleksibel, dia sangat tak open, sangat tak efisien sekurang-kurangnya, dan dia pun mula pada awal dewasa, berlaku dalam banyak konteks dan sekurang-kurangnya 4 daripada kriteria yang berikut. Pertama, dia sangat preoccupied dengan benda-benda detail, peraturan, senarai, susunan, benda-benda tersebut. Ini dia sangat obses dengan benda-benda yang detail ni sampai main objektif buat satu benda tu terganggu. Maksudnya contohnya dia nak jawab exam, dia ada masa sejam je, tapi dia punya obsesi terhadap tulisan dia mesti kena cantik dan sempurna sampai dia tak sempat nak jawab soalan sampai habis. Maksudnya masa exam tu dia lebih pentingkan tulisan dia sempurna daripada jawab exam sampai habis. Sebab dia terlalu obses dengan kesempurnaan. Ada salah seorang patient saya dulu, dia terlalu obses dengan kesempurnaan fizikal dia, dengan tudung dia sentiasa nak tudung dia perfect. Sampai dia 2-3 jam dia betulkan tudung dia, tak settle lagi. Sampai van sekolah dia nak ambil dia sanggup tak keluar selagi tudung dia tak perfect. Shows perfectionism that interferes with task completion. Maksudnya dia terlalu nak perfect sampai kerja tu tak siap, kerja asal tu tak siap. Is excessively devoted to work and productivity to the exclusion of leisure activities and refreshment. Dia terlalu taksub nak siapkan kerja dia sampai hubungan dia dengan orang sekitar dia terganggu. Is conscientious, scrupulous, and inflexible about matters of morality, ethics, or values. Jadi dia sentiasa tidak fleksibel tentang isu-isu berkaitan moral, etika ataupun nilai. Dia macam rigid sikit. Is unable to discard worn out or worthless objects even when they have no sentimental value. Dia susah nak buang barang. Sentiasa nak simpan barang. Dia macam ada hoarding sikit. Dia juga susah nak bahagi tugas kepada orang lain. Semua benda dia nak buat sendiri. Sebab dia tak percaya ke orang boleh buat kerja sebaik dia. Juga dia susah nak, dia sangat kedekut lah, dia susah nak berbelanja.
Sebab dia rasa duit tu kena simpan untuk masa depan. Dia sangat-sangat kedekut dan susah nak berbelanja. Dia sangat rigid dan degil. Dia prevalence dia 2.1 hingga 7.6% dan lebih ramai lelaki. Untuk psikoterapi untuk jenis-jenis personality disorder ni kebanyakannya memang kita buat cognitive behavior therapy, cuma khusus untuk borderline sahaja kita biasa guna dialectical behavior therapy ataupun DBT. Jadi itu sahaja untuk personality disorder. Kita akan teruskan dengan topik lain pula selepas ini. Assalamualaikum.